Mana Shuaib? Okey, baik kita dekat. Jauh-jauh tak boleh nampak masuk ni. Jauh-jauh tak boleh dengar. Kita tak ada apa-apa mic. Kita tak kena tak ada mic sebab kita tak mencuri duit rakyat. Kalau kita ada mic, kita kalau mencuri duit orang, kita boleh ada macam-macam. Okey. Sekejap. Okey, baik. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita ada di depan Maria Holding Sedia Berhad di Skudai, Johor. Okey. Apa yang kita nak bagi tahu, isu yang kita bawakan sekarang ini masih lagi tidak selesai kerana beliau tidak mahu berbincang dengan kita. Dan ini Ashraf datang daripada Kuantan, tadi kita bagi tahu bahawa tidak selesai. Dan macam tu juga melibatkan isu pekerja-pekerja, melibatkan caruman KWSP Sokso, dan mereka melibatkan MMP Madam Maria Partners ini juga tidak selesai. Dan isu yang terbaru yang saya dimaklumkan, kita minta PDRM buat siasatan, kita minta Jabatan Integriti PDRM buat siasatan. Ini kita mendapat makluman terkini. Kenapa laporan yang dibuat oleh Ashraf ini di mana buat di Kuantan? Di Kuantan Pahang pada 19 November 2023. Setelah laporan itu dibuat oleh Ashraf, beliau tidak langsung dihubungi dan dipanggil untuk memberi keterangan oleh pegawai penyiasat. Isu dia buat laporan, isu melibatkan Maria Holding Sedia Berhad, Kilang Jahit Pukal, Johor. Dia buat laporan 19 sampai hari ini tidak ada sebarang siasatan. Tetapi bagaimana kes ini boleh diklasifikasikan sebagai NFA, non further action, tidak ada tindakan, betul? Sila bagi tahu. Saya ada call balai tadi, balai Kempas. Dia check, saya bagi nombor report Kempas 01011023. Jadinya bila saya check, dia kata kes ni dah NFA. Sedangkan pada hari saya report 19 hari bulan tu, Sarjan tu ada call ke telefon balai Kuantan dan bercakap dengan saya. Okey, dia tanya sikit kronologi cerita tu. Saya dah explain dan okey, dia kata okey, aku faham, aku kena tipu. So aku nak jumpa kau. Bila kau boleh datang Johor? Saya kata, saya bila-bila masa tuan bagi tahu saya bila saya boleh datang. Apa-apa tuan update je. Okey, nanti aku call kau. Daripada 19 hari bulan sampai ke hari ni, saya tak terima apa-apa panggilan daripada Sarjan kes tu, Sarjan Syafiq daripada IPD Skudai. So saya minta lah pihak PDRM buat siasatan dan telikilah kes ni, macam mana kes saya ni boleh jadi NFA tanpa saya diambil keterangan. Okey. Kes dengar ini dia bagi tahu, ini maklumat yang dia dapat. Bagaimana kes boleh NFA tanpa keterangan? Cukup mudahkah? Saya minta kepada Timbalan Ketua Polis Negara, DIGP Datuk Seri Ayub Khan, sebelum ini sebagai mantan Ketua Polis Johor, seluruh negara mengetahui ketika Datuk Seri Ayub Khan ini menjadi Ketua Polis Johor, bagaimana tahap integriti dan keyakinan rakyat Malaysia terhadap PDRM di Johor. Apakah ini boleh berlaku? Belum disiasat, laporan tidak diambil pun kepada dia ini, tak diberi pun keterangan. Bagaimana terus pegawai penyiasat ini boleh letakkan kes ini sebagai NFA? Ambillah dulu, panggillah dulu, tanyalah dulu, siasatlah dulu. Walaupun nak letak NFA ke RTM ke apa ke mana pun, inikah sistem kita. Sebab itu kita tidak meyakini untuk membuat sebarang laporan polis di Johor ini. Ini luahan kita. Kita tidak yakin untuk buat laporan. Kalau kita nak buat laporan, kita akan terus ke Bukit Aman. Setuju? Kita akan terus ke Bukit Aman. Sebab apa? Sebab di situ ada pegawai-pegawai kanan polis yang masih mempunyai integriti yang tinggi, yang masih lagi rakyat menghormati mereka ini. Sebab itu kita akan ke Bukit Aman untuk buat laporan. Sini
minta maaf. Kita tidak akan buat laporan. Bukan kita nak buat tuduhan, tapi ini adalah realiti, hakikat yang berlaku. Kita seolah-olah ditindas, kita seolah-olah dizalimi. Rakyat Malaysia ditindas dan dizalimi dalam negara sendiri. Perundangan ini seolah-olah menindas rakyat. Dia orang ini tidak tertindas, rakyat yang tertindas. Dia orang datang menghina bangsa kita. Kita ini seolah merempat dalam negara sendiri. Dia orang menghina bangsa kita. Dia orang menghina secara terbuka. Dia orang keluar daripada kilang ini, kita dimaklumkan polis escort dia orang. Adakah tidak betul? Adakah betul? Cuba siasat. Bagaimana ini berlaku, tuan-tuan? Kita ini sekarang ini sedang merempat. Kalau tidak ada tindakan ke atas wanita ini. Kita punya aktivis rakyat Malaysia dah buat laporan mengenai 3R. Ini 3R ini. Kalau seorang Menteri Besar Kedah yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor melibatkan isu 3R, boleh ditahan PDRM pukul 3 pagi, walaupun yang amat berhormat telah memberikan jaminan akan hadir ke balai polis esok pagi. Sekarang ini isu 3R langsung tidak ditindakan. Tolong kita minta rakyat Malaysia terus support kita, terus bagi sokongan. Saya akan terus berdiri, 11 aktivis kita akan terus berdiri untuk pertahankan isu ini. Sebab yang menipu, yang menindas adalah pelarian Kemboja, pemegang PR sebagai penduduk tetap. Okey, Ashraf, terakhir, apa yang nak bagi tahu luahan perasaan? Okey, luahan saya dah luar tadi. Jadi sekarang ni singkat saya kata, saya minta jasa baik semua rakyat Malaysia. Korang boleh pergi ke TikTok Maria Holdings tu, Kilang Zahid Tukal. Korang boleh report akaun dia. Type situ report, pilih pilihan harassment, supaya akaun dia tu tutup selama-lamanya dan dia tak boleh lagi scam rakyat Malaysia. Jangan bagi dia peluang dan ruang untuk dia aniaya lagi rakyat Malaysia. Okey, pergi macam Ashraf beritahu, pergi ke TikTok Maria Holdings Sendirian Berhad, report ramai-ramai, pilih harassment supaya beliau tidak boleh menggunakan aplikasi TikTok itu untuk scam orang yang lain. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Terus bersama kita akan terus bongkarkan isu-isu ini. Okey, terima kasih. Itu dia, kita kembali petang ini. Tadi ada polis, ni dah tak ada, hujan lebat tadi. Jadi kita kembali ke sini untuk melihat kilang dah tutup, dah tutup. Tadi kita nak jumpa dengan makcik Kemboja tadi, dia tak bagi kita masuk tu. Dia tutup, lepas tu polis punya ramai datang nak tangkap kita. Jadi sebab itu, saudara, kita akan terus mainkan isu ni. Dan hari ini saya dihubungi oleh beberapa orang anggota polis yang cuba untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kes ini. Dan hari ini kita bergabung bersama dengan Ustaz Sofian, dan lepas ini kita nak pergi ke satu lagi lokasi terjah. Kita terus memberi sumbangan. Yang kena adanya IC 06. Jadi saya wakil bagi orang perang datang memberi sokongan kepada vendor kita, sahabat tadi. Tapi insyaAllah ada gerakan-gerakan yang kita akan buat, dan signal ni jelas. Kita tak takut, kita tak goyang dengan. Ini dia, saudara, hujan turun semula, walaupun kita dah basah bojot. Hujan turun semula. Kami berada di bumi Johor Darul Takzim. Alhamdulillah, kita berjaya akhirnya menerjah kilang Zahid Maria Holdings Sdn Bhd. Wanita yang telah mendakwa Melayu malas, ni dia. Tapi bila kita nak jumpa, kita datang, dia lari dengan anak-anak dia tu, cabut lari, gunakan polis untuk mengambil tindakan terhadap kita. Ini dia yang berlaku, saudara. Malaysia tanah airku, mereka dilindungi, mereka menggunakan pihak berkuasa kita untuk menekan kita yang cuba untuk mempertahankan hak kita, hak rakyat Malaysia, saudara. Ini dia, saudara. Inilah kilang. Alhamdulillah saya akhirnya sampai.